Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 tema Istimewanya Keluargaku. Apa khabar semua? Jom kita belajar. Baiklah, kita akan belajar unit 1 Bakat Istimewa, tajuk Seronoknya Keluarga Amar. Aspek tata bahasa yang akan cikgu sentuh pada kali ini dan SP-nya 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks. Sudah bersedia? Bagus! Objektif kita pada kali ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat menyenaraikan kata nama am dan memadankan dengan penjodoh bilangan serta membina ayat. Manakala kriteria kejayaan kita pada akhir pembelajaran di rumah, saya dapat membina 4 ayat dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan berdasarkan gambar. Saya di situ bermaksud murid-murid sekalian. Jom kita belajar. Aktiviti pertama pada kali ini iaitu murid perlu merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 6. Di sini kita dapat lihat tajuknya ialah Seronoknya Keluarga Amar. Dan aspek yang ditekankan pada kali ini iaitu kata nama am dan penjodoh bilangan. Di sini juga terdapat ikon mulut yang meminta murid supaya bercerita berdasarkan pada gambar. Di sini juga memberi perenggan pertama dan juga perenggan terakhir serta inti bahasa tentang kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Boleh murid-murid? Jom kita teruskan lagi. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, murid menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan berdasarkan gambar. Kita rujuk pada muka surat 6 lagi buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Ya, penjodoh bilangan dan juga kata nama am berdasarkan gambar. Sudah bersedia? Bagus. Sebelum itu, mari kita kenal apa itu kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Sudah bersedia? Jom. Kita akan mula mengenali kata nama am. Apa itu kata nama am? Kata nama am digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan tempat. Kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am benda hidup dan juga kata nama am benda tak hidup. Boleh murid-murid bayangkan apa itu benda hidup dan benda bukan hidup? Jom kita lihat contoh di bawah. Contoh pertama, kata nama am benda hidup seperti manusia. Apa kata nama am benda hidup bagi manusia? Ya, seperti guru, askar dan juga doktor. Serta manusia lain seperti yang terdapat di dunia ini. Manakala haiwan pula seperti kucing, lembu, rusa dan bermacam-macam haiwan yang terdapat di alam yang indah ini. Seterusnya, contoh bagi tumbuhan seperti mawar, bunga mawar yang wangi itu, rumput yang kita pijak dan juga buah manggis atau buah mangga yang sedap rasanya. Contoh bagi kata nama am benda tak hidup seperti yang pertama, benda. Apa contoh benda bagi kata nama am benda tak hidup? Ya, kasut, baju dan juga buku. Manakala tempat seperti dewan, taman, sekolah. Murid-murid boleh faham? Ada tipnya di sini. Tipnya, kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada pangkal katanya, kecuali pada permulaan ayat. Contohnya seperti
buku. Yang saya bulatkan di sini, buku. Ya murid-murid, pada permulaannya mestilah berhuruf kecil, kecuali kalaulah berada di permulaan ayat. Boleh murid-murid? Bagus. Jom kita kenal kata penjodoh bilangan pula. Murid-murid dapat bayangkan apa itu kata penjodoh bilangan? Memang bagus murid-murid. Ya, kata penjodoh bilangan digunakan sebelum nama benda, manusia, haiwan atau tempat bagi menerangkan aspek bilangan. Boleh faham murid-murid? Kalau tidak faham, mari kita lihat contoh di bawah. Yang pertama, kata penjodoh bilangan yang sering kita gunakan seperti buah. Buah kita gunakan untuk siapa ataupun untuk apa? Ya, untuk sebuah kereta, sebuah rumah. Tak boleh kita gunakan untuk orang, sebuah orang. Betul tak murid-murid? Seterusnya contohnya ialah batang. Batang digunakan bagi, ya, contohnya sebatang jalan, sebatang pokok. Manakala contoh seterusnya ialah ekor. Ekor kita gunakan untuk, ya, seekor kucing, seekor lembu. Murid boleh bagi contoh lagi? Ya, contoh seterusnya ialah biji. Biji kita gunakan untuk sebiji telur, sebiji kelapa. Baiklah, contoh lain bagi kata penjodoh bilangan seperti kawan. Kawan kita gunakan untuk apa? Ya, sekawan itik, sekawan lembu. Contoh lain kata penjodoh bilangan ialah keping. Contoh yang kita gunakan seperti sekeping roti, 3 keping biskut. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi dengan bidang. Bidang kita gunakan untuk, ya, sebidang tikar, sebidang tanah. Boleh murid-murid faham? Bagus. Contoh seterusnya ialah ikat. Ikat kita gunakan untuk seikat bayam, seikat kangkung. Ya, iaitu benda yang diikat. Boleh murid-murid faham? Bagus. Ada tipnya di sini. Tipnya, jom kita baca. Penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersama-sama dengan kata bilangan seperti semua, setiap, segala, seluruh dan sekalian. Boleh murid faham? Bagus. Jom kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Murid membina ayat berdasarkan gambar. Kita telah belajar tadi kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Ya, kita dapat melihat gambar yang pertama. Apakah kata nama yang terdapat di situ? Ya, betul. Kereta. Apakah penjodoh bilangan bagi kereta? Betul. Ya, penjodoh bilangan bagi kereta iaitu sebuah. Jadi, kita padankan kata nama am dan juga penjodoh bilangan, maka jadilah sebuah kereta. Seterusnya, kita dapat melihat gambar rumah. Rumah itu ialah kata nama am. Apakah penjodoh bilangan bagi rumah? Betul, sebuah rumah. Boleh murid-murid faham? Apalagi kata nama am iaitu benda yang terdapat dalam gambar ini. Betul, cikgu ambil gambar, ya, jalan. Apakah penjodoh bilangan bagi jalan? Ya, sebatang jalan. Bijak murid-murid sekalian. Jom kita bina ayat berdasarkan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Cikgu gunakan kaedah skop iaitu S bagi subjek, K kata kerja, O bagi objek, P bagi perluasan dan cikgu gunakan sukat serta DSKP. Sukat itu ialah S supaya, U untuk, K kerana, A agar, D dengan. Manakala DSKP, D itu ialah di, S itu semasa, K itu ke ataupun kepada, P itu pada. Boleh murid-murid faham? Bagus. Jadi jika kurang dengar,
bolehlah mengulangi menonton video ini. Kita mulakan dengan subjek yang pertama bagi membina ayat berdasarkan gambar, iaitu kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Subjek yang pertama tadi iaitu Encik Zakaria. Ya, apakah kata kerja yang membabitkan dengan Encik Zakaria? Ya, Encik Zakaria memandu. Memandu apa objeknya? Ya, memandu sebuah kereta wajah. Apakah perluasannya? Ya, betul. Untuk ke hutan Lipur Latabayu. Ya, murid-murid, boleh? Seterusnya, subjeknya iaitu beliau. Apa kata kerjanya? Beliau melalui. Apakah kata nama am dan juga penjodoh bilangan yang kita boleh gunakan untuk objek? Ya, kita gunakan sebatang jalan. Jadi di situ, beliau melalui sebatang jalan. Perluasannya apa murid-murid? Ya, untuk ke sana. Sana bermaksud hutan Lipur Latabayu. Lagi, boleh tak kita kembangkan lagi ayat ini, gambar ini untuk membina ayat? Betul. Ya, subjek yang seterusnya iaitu mereka. Apakah kata kerjanya? Iaitu berhenti. Berhenti di mana? Berhenti di sebuah rumah tradisional untuk bergambar. Boleh murid-murid membina ayat berdasarkan gambar? Kita menggunakan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Kita teruskan lagi untuk gambar yang seterusnya. Jom. Baiklah murid-murid, kita teruskan bagi gambar yang kedua. Murid bolehlah merujuk buku teks pada muka surat yang sama. Apa yang dapat dilihat oleh murid-murid? Ya, betul. Ya, apa yang berlaku di situ? Apakah kata nama am dan juga penjodoh bilangan yang kita boleh tulis nanti untuk dijadikan ayat? Ya, keping. Keping apa rasa-rasanya ya murid? Ya, keping gambar. Betul. Kemudian, apa yang dipegang oleh orang itu, lelaki itu? Ya, apa ya murid-murid? Ya, sebuah kamera digital. Cikgu kosongkan supaya murid mendengar video cikgu. Seterusnya, apakah kata nama yang terdapat dalam gambar ini yang kita boleh untuk bina ayat nanti? Pandai. Ya, itu ialah burung. Burung apa? Burung bangau. Apakah penjodoh bilangan bagi burung bangau yang ada di situ? Ya, betul. Sekawan burung bangau. Lagi, apakah nama bagi benda yang terdapat dalam gambar ini? Betul. Itu apa murid-murid? Itu ialah awan. Apakah penjodoh bilangan bagi awan? Gugusan awan. Gugusan awan. Boleh murid-murid faham? Bagus. Jadi, mari kita bina ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Cikgu masih lagi menggunakan kaedah skop, iaitu subjek, kata kerja bagi K, objek bagi O, P ialah perluasan. Baiklah, kita mulakan dengan Encik Zakaria dan keluarganya bagi subjek, kata kerjanya. Apa yang kita dapat saksikan di situ murid-murid? Ya, betul. Berhenti. Berhenti melakukan apa? Ya, perluasannya kita tuliskan di pintu masuk hutan Lipur untuk mengambil beberapa keping gambar. Kita lihat lagi contoh subjek yang seterusnya bagi membina ayat berdasarkan gambar ini. Beliau. Ya, beliau kata kerjanya. Untuk gambar yang kedua, ya, menggunakan. Menggunakan apa ya murid-murid? Ya, apa yang kita bincang ni? Ya, kamera digital. Apakah perluasannya? Dengan hati yang gembira. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi dengan kata nama am dan penjodoh bilangan bagi gambar yang seterusnya. Ya,
Sekawan burung bangau. Saya kosongkan di situ supaya murid mendengar dengan teliti. Seterusnya, apakah kata kerja bagi burung bangau di situ? Ya, berterbangan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perluasan di udara semasa mereka bergambar. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi membina ayat dengan menggunakan kata nama am gugusan awan. Ya, gugusan awan kita jadikan ianya sebagai subjek. Apakah kata kerjanya? Bergerak. Ya, bergerak. Bagaimana seterusnya? Ya, bergerak dengan perlahan apabila ditiup angin. Jadi, daripada kata nama am dan penjuru bilangan tadi, kita boleh bina ayat yang lengkap berserta subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Murid-murid bolehlah meneliti gambar yang ketiga. Ya, apakah yang terdapat kata nama am dan juga penjodoh bilangan dalam gambar ini? Memang sangat banyak, betul. Apakah yang cikgu akan bentangkan sebentar lagi? Murid-murid sudah nampak? Sudah boleh teka? Bagus. Iaitu yang pertama, itu apa murid-murid? Ya, itu ialah tikar. Apakah penjodoh bilangan bagi tikar? Pandai, kita telah belajar tadi semasa mengenali kata nama am. Ya, betul. Kata nama am, penjodoh bilangan bagi tikar iaitu sebidang tikar. Seterusnya, apa lagi yang cikgu bulatkan di sini? Ya, itu apa murid-murid? Itu ialah batu. Bila batu ada di situ, apakah penjodoh bilangannya? Ya, sebongkah batu. Apa lagi kata nama am yang boleh dikaitkan dengan penjodoh bilangan? Ya, betul. Itu apa murid-murid? Itu kek. Siapa suka kek murid-murid? Saya memang suka kek sebab sungguh sedap. Ya, apakah itu murid-murid? Ya, itu kek. Apakah penjodoh bilangan bagi kek? Pandai, sebiji kek. Apa lagi kata nama am dan penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar ini? Ya, itu apa murid-murid? Itu ialah pisang. Apakah penjodoh bilangan bagi pisang? Ya, sesikat pisang. Gambar seterusnya yang cikgu bulatkan, itu apa murid-murid? Ya, itu rambutan. Siapa suka makan rambutan? Ya, rambutan itu berwarna merah. Ya, apakah penjodoh bilangan bagi rambutan yang telah cikgu terangkan sebelum ini? Kalau benda yang berikat, kita panggil seikat. Ya, jadi di situ gambar menunjukkan seikat rambutan. Ada lagi murid-murid? Pandai. Itu gambar apa? Ya, itu ialah langsat. Langsat. Apakah penjodoh bilangan bagi langsat? Ya, segugus langsat. Bagus. Mari kita membina ayat berdasarkan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Cikgu masih lagi menggunakan kaedah SKOP, iaitu subjek bagi S, kata kerja K, objek O, perluasannya. Cikgu menggunakan sukat serta di SKP. Baiklah murid-murid. Yang pertama, Ibu Amar. Ya, Ibu Amar buat apa ya murid-murid? Ibu Amar membentangkan. Membentangkan apa tadi? Ya, betul. Sebidang tikar. Apakah perluasan yang kita boleh bina di situ? Kita mestilah menggunakan perkataan apakah, mengapakah, di manakah untuk menerangkan subjek dan kata kerja. Boleh murid-murid fikirkan? Ya, betul. Di tepi sebongkah batu. Ya, kita teruskan lagi dengan subjek yang seterusnya. Beliau bagi kata ganti nama Ibu Amar. Ibu Amar buat apa? Ya, menghidangkan apa? Ya, macam-macam yang telah kita bincangkan tadi. Sebiji apa? Seikat apa? Kata penjodoh bilangan bagi rambutan, penjodoh bilangan bagi langsat, dan apakah perluasannya?
Ya, betul, dengan penuh kasih sayang untuk keluarganya. Boleh murid lengkapkan kata nama am dan juga penjuru bilangan? Ya, betul. Dengar dengan teliti video cikgu, ada cikgu terangkan. Bagus murid-murid. Wah, kita sudah sampai pada gambar yang keempat. Gambar yang keempat, biasa tak kita mengalami situasi macam ini? Biasa kan? Bagus. Ya, siapa suka mandi air terjun ataupun di sungai? Ya, saya memang suka. Jadi di situ kita ingat kembali, kita perlu mencari kata nama am yang boleh dipadankan dengan penjuru bilangan. Siapa nampak? Ya, betul. Ikan. Apakah penjuru bilangan bagi ikan? Anda memang bijak. Iaitu, ya, berapa? Ya, ikan ialah ekor ikan. Jadi kalau ada 2 ekor, 2 ekor ikan. Kalau banyak, beberapa ekor ikan. Jadi, mari kita bina ayat berdasarkan, ya, kata nama am dan juga penjuru bilangan. Cikgu masih lagi menggunakan kaedah SKOP. Apakah subjek yang tadi? Ya, betul. Mereka. Ya, mereka, keluarga Amar. Mereka melakukan apa? Ya, melihat. Melihat apa rasa-rasanya kawan-kawan, adik-adik, anak-anak? Ya, melihat beberapa apa tadi? Ya, beberapa ikan. Boleh tak kita luaskan lagi ayat ini? Betul, kita kena gunakan kata tanya mengapakah, apakah, di manakah untuk menerangkan subjek dan juga kata kerja. Ya, di celah batu. Murid telah bijak menggunakan kaedah SKOP untuk memadankan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Jika murid masih kurang lagi memahami penggunaan SKOP, bolehlah mengulangi menonton video ini. Baiklah murid-murid, kita telah belajar apa itu kata nama am, apa itu penjodoh bilangan. Kita juga belajar untuk membina ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Jadi sekarang mari kita teruskan aktiviti yang seterusnya, iaitu murid perlu bercerita berdasarkan ayat yang dibina. Sangat mudah. Mari cikgu lihatkan caranya. Berdasarkan pada muka surat yang kita rujuk tadi, iaitu muka surat 6, tajuknya Seronoknya Keluarga Amar. Kita tulis ceritanya semula berdasarkan pendahuluan yang terdapat dalam buku teks. Mari kita baca. Keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Mereka berkunjung ke hutan Lipolata, Bayu, Baling Kedah. Di sini kita juga perlu bercerita berdasarkan gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Ya murid-murid, ada 4 gambar di situ yang telah kita bina ayatnya berdasarkan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Cikgu sertakan di sini perenggan yang kedua berdasarkan gambar yang pertama yang telah kita bincang tadi. Jadi, murid bolehlah merujuk semula pada pembinaan ayat bagi gambar yang pertama. Boleh murid-murid? Encik Zakaria, cikgu telah kosongkan beliau, cikgu telah kosongkan juga dan di sebuah rumah tradisional untuk bergambar. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketiga untuk bercerita tentang seronoknya keluarga Amar. Ya, cikgu telah sertakan di sini Encik Zakaria sampai ke tempat yang ditujui pada pukul 11 pagi. Encik Zakaria dan keluarganya, ya, murid bolehlah rujuk pada gambar kedua yang telah kita bina ayat tadi untuk melengkapkan perenggan yang ketiga.
Encik Zakaria dan keluarganya, apa ya murid-murid? Anak-anak Encik Zakaria sungguh teruja. Baiklah, bagi perenggan yang keempat, kita rujuk pada gambar yang ketiga. Sesampai tempat untuk berehat, mereka mencari tempat yang sesuai untuk meletakkan barangan yang dibawa. Ibu Amar membentangkan apa dan kita bincangkan tadi. Telah kita bincangkan tadi berdasarkan gambar pada gambar 3. Ya murid-murid, semua makanan yang dibawa lazat. Kita teruskan lagi bagi perenggan yang seterusnya. Boleh murid-murid? Bagus. Di sini murid perlu bercerita. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi aktiviti. Murid perlu bercerita berdasarkan gambar. Kita telah mengenali apa itu kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Berdasarkan gambar yang keempat, kita boleh membina ayat untuk bercerita. Perenggan yang kelima, gambar yang keempat, mari kita baca. Keluarga Amar kemudiannya mandi-manda dengan gembira. Airnya sungguh jernih. Mereka melihat, telah kita bincangkan tadi. Mereka mandi sehingga perut terasa lapar. Ada lagi tak murid-murid? Ya, ada perenggan yang keenam. Mari kita baca. Untuk melengkapkan cerita ini, mereka berehat sebentar untuk menikmati makanan yang telah dihidang oleh Ibu Amar. Ibu Amar menghulurkan sepotong kek kepada Amar. Mereka makan dengan berselera sekali. Betul tak murid-murid? Ya, kita teruskan lagi dengan perenggan penutup. Perenggan penutup telah disertakan sekali pada muka surat 6. Murid-murid boleh melihat pada bawah bahagian muka surat. Mari kita baca bagi melengkapkan cerita ini supaya menjadi menarik. Perkelahan tersebut bukan sahaja menggembirakan tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan Amar dan Irfan. Berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama dengan keluarga. Boleh murid-murid? Bagus. Murid, kita telah sampai pada penghujungnya. Jadi, dengarlah pesanan cikgu baik-baik ya. Apa yang murid-murid perlu buat. Ya, yang pertama, murid perlu melengkapkan ayat dengan kata nama am dan juga penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar 1 hingga gambar 4 yang telah kita bincangkan tadi. Ya, murid perlu mengulangi video ini untuk melengkapkan ayat dengan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Apakah pesanan cikgu yang kedua? Ya, murid perlu menulis cerita yang lengkap berdasarkan contoh cerita yang telah diberi untuk latihan pengukuhan. Boleh murid-murid? Bagus. Dan yang ketiga, murid-murid perlu hantar semua tugasan yang telah siap ke kumpulan Telegram mata pelajaran. Ada lagi apa-apa murid? Bagus. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Faham ke tidak? Kalau tidak faham, ulangi menonton video ini. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada cikgu. Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel Jeffrey J. Terima kasih. Bye-bye.